dahulu kita berdoa. 我们先做一个祷告。 Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu untuk dapat memohon pertolongan kepadamu, untuk dapat menolong setiap kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus boleh berkenan menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan diubah melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan. Berkati kedua hamba-Mu ini, biarlah apapun yang boleh disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini adalah sungguh-sungguh firman yang datangnya daripada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini akan belajar satu tema tentang firman yang mengubahkan. 弟兄姐妹，今天我们要谈一个题目，就是上帝的话能够改变我们。 Firman ini diambil dari khotbah Petrus. 神的话是从彼得所说的。 Maka dari itu saya mengajak kita, mari membukanya di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. 我们来看《使徒行传》第2章。 Kita tidak akan membaca semuanya, 我们虽然没有读全部， tetapi saya akan membacanya beberapa bagian saja dari perikop ini. 我们要读几处的圣经。 Mari saya yang akan membacakannya. Hari ini hanya dibacakan di dalam bahasa Indonesia saja. Ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Kemudian saya akan membacakannya ayat yang ke-22 sampai 24. "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Selanjutnya ayatnya yang ke-37, "Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, 'Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?' Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Saudara, semikian jauh pembacaan kita hari ini. 我们的读圣经就到这里。 Saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat memberikan sebuah perubahan. 我们在生活当中有很多事情能够改变我们的， Misalnya handphone yang ada di tangan kita. 比方说手机在我们的手中， Handphone ini bisa membuat kita menjadi orang yang kreatif, 我们的手机在我们手中可以成为我们一个有创立性的人， menjadikan kita sebagai orang yang pintar. 使我们可以成为一个聪明的人。 Dengan kita membaca berbagai sumber yang ada, 我们可以看很多的消息， itu menambahkan pemahaman atau wawasan kita. 我们能够增加我们的知识， Bahkan handphone juga memberikan sebuah peluang kerja. 甚至这个手机也可以给我们有一个可以找到工作的机会。 Tapi kalau kita salah memanfaatkan HP, tentu perubahan yang dialami juga salah. 但是如果我们错用了手机，我们的后果也是错误的。 Tahukah saudara, sebagai orang Kristen kita punya firman. 知道吗？我们每一个人都有圣经，神的话。 Firman ini bisa mengubah kita. 神的话能够改变我们。 Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, 约翰福音1章1节，
Dikatakan, 约翰一书1章1节， di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Tuhan itu adalah Allah. 上帝的话告诉我们，神的道就是神能够他创造世界。 Siapakah firman itu, saudara? 这个神的道是谁呢？ Firman ini adalah Yesus Kristus. 神的道就是耶稣基督。 Firman itu adalah firman yang hidup. 神的道是活泼的， Bahkan di dalam bukan hanya di dalam penciptaan, tapi juga di dalam inkarnasinya. 甚至能够他成为了人， Firman ini datang dan diam bersama-sama dengan kita. 他来到我们当中，与我们同在。 Maka kita bisa dapat berjumpa dengan firman-Nya. 我们能够遇到神的话。 Kalau kita berjumpa dengan firman, 如果我们遇到神的话， Ia akan membuat kita menjadi manusia baru. 他能够使我们成为一个新造的人， Olehnya kita menjadi lahir baru. 我们成为一个重生的人。 Ada banyak perubahan yang bisa kita terima dari firman. 叫我们因着神的话有很多的改变。 Dan tentu perubahan dari firman ini adalah perubahan yang baik. 当然，这个改变都是好的。 Bahkan perubahan yang seharusnya kita damba-dambakan sebagai orang percaya. 可以成为一个有相信的人。 Dalam perikop yang tadi kita baca, saudara, 刚才我们所读到的圣经， di situ dikatakan bahwa Petrus dia berkhotbah. 我们看到彼得他讲到， Kalau kita baca ayat yang ke-41, 如果我们看第41节， bahwa nantinya dia berkhotbah dan dia banyak orang, 3.000 orang akan dibaptis. 而且讲到以后，有很多人相信，并且接受灵洗。 Maka saudara, firman yang disampaikan oleh Petrus adalah firman yang luar biasa. 所以彼得所传讲的道理是很特别的。 Lalu bagaimana firman ini bisa mengubahkan mereka, saudara? 为什么神的道能够改变人家呢？ Mari kita melihat bagaimana Petrus menyampaikan firman itu 当彼得传讲神的话的时候， sehingga mereka bisa mengalami perubahan. 他们能够得到改变。 Firman yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu adalah firman yang lebih dulu mengubah si pembicaranya. 彼得所传讲的道，在当时他改变了人的心。 Kalau kita ingat kembali tentang Petrus, 当我们想到彼得的时候， maka kita akan dibuat terheran-heran oleh perubahannya yang 我们就 radikal. 会感觉到非常的奇怪，他们的改变。 Kita tahu Petrus dahulu. 我们知道彼得是谁呢？ Petrus adalah seorang nelayan. 彼得是一个渔夫， Seorang nelayan itu adalah seorang yang dipandang sebagai pekerja kasar. 彼得是一个很粗暴的人， Seorang nelayan dipandang sebagai seorang yang keji, 彼得是一个很低级的人， bahkan menggunakan bahasa vulgar. 所以他会常常用很粗暴的话。 Bahkan kita tahu Petrus itu dikenal sebagai orang yang pengecut. 彼得甚至是一个很惧怕的人， Ketika dia tanya, itukah gurumu? Dia sembunyi. 当有事情的时候，他就躲藏起来。 Tetapi pada hari Pentakosta, 但是当五旬节的时候， Petrus yang pengecut ini berubah menjadi orang yang punya nyali yang besar. 彼得他是一个很惧怕的人，成为一个有勇敢的人。 Dia berdiri di hadapan banyak orang. 他站在很多人的面前， Saat itu dia pengecut untuk mengakui Tuhannya. 他虽然是惧怕，但是他现在很勇敢地， Tapi kali ini dia punya nyali yang besar, beritakan Yesus. 他大声地向大家传扬福音。 Nah, saudara, kita melihat sebuah perubahan yang besar yang dialami oleh Petrus. 我们看见彼得有一个巨大的改变。 Di dalam perikop yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Petrus 我们在这个圣经里面所读到的彼得， berkhotbah dengan luar biasa. 他有一个很特别的讲道， Ia mampu menyampaikan firman Tuhan dan mampu mengubah hati para pendengarnya. 他能够讲神的道，他能够改变人的心。 Tetapi kita disadarkan bahwa sebelumnya Petrus telah mengalami perubahan lebih dulu. 但是他还没有讲到之前，他自己本身已经被上帝的话所改变了。
Sebelum dia menyampaikan firman itu lebih dulu, dia sudah mengalami perubahan dari firman itu. 当神的话还没有传讲的时候，他已经被神的话改变了。 Jadi saudara, kalau kita mau mengubahkan orang lain, 所以，当我们要去改变别人的时候， si penyampai itu harus diubahkan lebih dulu oleh firman. 我们必须要先用神的话来改变我们自己。 Petrus diubahkan melalui peristiwa kebangkitan Kristus. 当主耶稣基督复活以后，彼得被改变了。 Petrus yang dulunya kecewa, 彼得常常失望， Petrus yang dulunya putus asa, 他常常悲观。 tetapi ketika dia tahu firman itu digenapi, 当他知道神的话已经被完全地应验了以后， dia menjadi murid yang berpengharapan. 他成为一个耶稣基督勇敢的门徒。 Kenaikan Kristus itu memberikan suatu pengharapan bagi Petrus. 当耶稣基督升天以后，彼得成为一个有盼望的人， Bahkan kebangkitannya. 甚至耶稣的复活， Kebangkitan Kristus mengubah hidup dan status Petrus di hadapan 耶 Tuhan. 稣基督复活改变了彼得的整个的人生。 Dulunya dia adalah seorang yang takut, 以前他是一个害怕的人， tetapi dia adalah seorang yang memberitakan tentang Yesus itu, 现在他来传扬耶稣基督的福音， khususnya tentang kebangkitan. 特别是耶稣基督的复活。 Maka saudara, firman itu mengubahkan sehingga membuat Petrus berani menyampaikan firman. 当神的话改变彼得，使彼得有勇敢地传扬神的福音的时候， Hal ini karena dia lebih dulu merasakan kuasa firman itu. 因为他已经享受了神的话的能力。 Saudara, lantas yang kedua yang dapat kita pelajari dari khotbah Petrus adalah, 第二个原因就是彼得， boleh bantu yang poin yang kedua? Yaitu firman itu dibagikan kepada orang lain. 神的话传扬给别人。 Saudara, saat itu Petrus berkhotbah di Yerusalem. 彼得在耶路撒冷传扬神的福音。 Yerusalem itu adalah suatu tempat penolakan terhadap Yesus. 耶路撒冷是一个祭借耶稣基督的地方， Bahkan sangat baru sekali terjadi peristiwa penyalipan Kristus. 而且刚刚把耶稣基督钉在十字架上， Karena peristiwa Pentakosta adalah peristiwa baru 50 hari sebelumnya. 而且只有50天的时间。 Tapi di tempat penolakan Yesus itu, 在祭借耶稣基督的地方， Petrus berdiri dan menyampaikan firman. 彼得站着，并且传扬耶稣基督的道。 Tanpa pikir panjang, ia berani meluruskan 他勇敢地自戒的， yang pada saat itu banyak orang bingung dengan peristiwa Pentakosta. 很多人都奇怪这个五旬节的到来， Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. 而且他们甚至说，这些人都是被喝酒的人、酒醉的人。 Maka Petrus yang pengecut ini, dia berdiri dan menepis pandangan yang ada. 彼得本来是一个惧怕的人，现在他站起来讲话， Dia memimpin bersama dengan para rasul lainnya. 他跟其他的门徒一起来带领这个聚会。 Bahwa mereka sedang tidak mabuk, saudara. 他说他不是醉酒的人， Karena dalam budaya saat itu mustahil orang minum alkohol mabuk di pagi hari. 因为常常人家喝醉酒是在早上， Di situ dikatakan jam 9 pagi. 是在早晨9点钟。 Saudara, Petrus tidak hanya menepis pandangan itu, 彼得本来也来挑战这个事情。 kemudian Petrus menjawab dan meyakinkan apa yang dilihatnya. 彼得他确信他所看见的， Bahwa peristiwa Pentakosta itu adalah sebuah peristiwa yang sudah digenapi. 因为五旬节是一个神成全的日子， Karena ini sudah disampaikan jauh oleh Nabi Yoel. 因为先知约珥已经在事先已经告诉我们了， Saat itu Yoel kasih tahu kepada bangsa-bangsa pada saat itu 在当时的约珥已经告诉当时的人民， akan datang hari penghakiman itu, 因为有一天有一个审判的日子来到， di mana dia datang dan memusnahkan semuanya. 他来到，他来完全神的意思， Bahkan binatang pun ikut gemetar. 知道整个世界都震动了。 Tetapi di tengah-tengah
hari terakhir itu, 但是在最后的一天， Yoel memberikan satu hal penghiburan, 先知约珥给我们一个喜乐的一个话语， bahwa akan ada roh itu datang 因为神的灵来到， memenuhi semua orang yang percaya, 来满足每一个相信的人， dan kepada siapapun yang meminta pertolongan akan diselamatkan. 甚至我们可以祈求神得做拯救， Dan itulah hari Pentakosta yang dimaksud. 那就是五旬节的来到。 Saudara, Petrus 彼得 bukanlah seorang sarjana, 他不是走先的， tetapi dia punya pemahaman yang baik tentang firman. 他已经知道神的话。 Tentu saudara, ada yang menafsirkan bahwa waktu Tuhan Yesus mati, 当有人说耶稣基督死的时候， itulah waktu yang dipakai oleh Petrus untuk merenung, 使彼得可以再一次地来思想， datang ke bait Allah, 来到上帝的殿中， berdoa, 来祷告， dan belajar firman. 来学习神的话。 Saudara, Petrus 兄弟姐妹，彼得 menyampaikan firman di tempat yang dimana terdiri orang-orang yang tidak suka dengan Kristus. 他站在许多人不喜欢彼得的地方来讲神的话， Di tengah tempat dan juga orang-orang yang tidak suka Kristus, 在那些许多人不喜欢彼得的地方，彼得传讲神的话， Petrus bawa berita penghakiman, 彼得借着信心来传讲， berita yang keras. 而且用严厉的话传讲。 Jika saudara ada di posisi Petrus, 兄弟姐妹，因为彼得 akankah saudara berani untuk menyampaikan berita yang keras 他 itu, 有这 saudara? 样子勇敢的心来传讲神的话， Di tempat orang-orang yang tidak suka dengan 在那 Kristus. 些许多人不喜欢彼得的地方， Kepada mereka yang baru saja berteriak untuk menyalibkan Kristus. 那些人正在不久前正是大声喊叫，把耶稣基督钉在十字架。 Apakah saudara akan seperti Petrus? 你是不是好像彼得一样呢？ Berani untuk menyampaikannya? 有这样子的勇气来传讲神的话呢？ Saudara, firman Tuhan katakan, 神的话告诉我们， baik atau tidak baik waktunya, firman itu harus diberitakan. 是时候或是不得时，都要把神的话传扬出去。 Ketika kita berhadapan dengan orang yang berdosa, 当我们面对有罪恶的人的时候， buta rohaninya, 那些人心灵已经是瞎眼的了。 justru berita penghakiman itu harus disampaikan. 我们讲到神的审判，一定要传讲出去， Supaya yang tadinya buta, 使到他们的瞎眼 dicelikan oleh karena kebenaran itu. 能够被神的话所开导了。 Tapi sebaliknya saudara, 反过来说， jika kita tidak mau 如 menyampaikannya, 果我们没有去传扬神的话， apakah mereka dapat berjumpa dengan firman itu? 他们能够遇到神的话吗？ Apakah mereka dapat berubah? 他们能够被改变吗？ Saudara, sekali lagi kita harus berani sampaikan firman 所以 Tuhan. 我们必须要勇敢地把神的话传扬开来， Karena firman Tuhan itu mengubahkan. 因为神的话能够改变人， Firman Tuhan itu berkuasa. 因为神的话有能力。 Petrus diubah oleh firman. 彼得被神的话改变了， Di mana yang dulunya cemas, 以前他是一个惧怕的人， namun kini jadi orang yang bersandar pada Tuhan. 现在他是一个勇敢的人。 Firman Tuhan itu selalu janjinya digenapi. 神的话都应验了， Dan Petrus Oke. melihat akan hal ini. 彼得看见神的话都应验， Sebab itu Petrus berdiri berani menyampaikan kebenaran itu. 彼得站着有勇敢地把神的话传开。 Pertanyaannya buat kita saudara, 所以兄弟姐妹们，我们反问大家， sejauh mana keberanian kita untuk menyuarakan firman 我们是不是有勇敢地传讲神的话呢？ sehingga mereka berjumpa dan diubah oleh firman itu? 直到他们能够遇到耶稣，被神的话改变了。 Atau jangan-jangan selama ini kita adalah orang-orang yang hanya elus-elus mereka. 而且，是不是我们好像以前一样没有这个心呢？ Kita ikutin keinginan mereka. 我们随着他们的要求， Mereka tidak suka Kristus, 他们不喜欢耶稣基督，
Mereka menolak Kristus, 他们拒绝耶稣基督， ya sudah tidak usah disampaikan. 我们就不敢把神的话传扬给他们。 Wah, saudara, ini celaka. 这是一个灾祸啊，兄弟姐妹们。 Petrus yang diubahkan oleh firman, dia berani untuk membagikannya. 彼得被神的话改变，他以这个勇敢的心，把神的话分给别人。 Sekalipun tempat dan kepada mereka yang menolak Kristus. 既然这些人拒绝耶稣基督， Hal yang ketiga, saudara, 第三方面， firman Tuhan itu mengubahkan jikalau mengendalikan kuasa Roh Kudus. 如果神的话会改变人，有神的灵来带领我们。 Kita tahu bahwa Petrus berkhotbah pada saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. 因为彼得传讲神的话的时候，有圣灵的充满。 Saat dia dipenuhi oleh kuasa Roh 当他 Kudus, 被圣灵充满的时候， Petrus tidak hanya diberikan kata-kata yang baik dalam menyampaikan 彼得 khotbahnya. 不但传讲神的话， Petrus diberikan kemampuan untuk dapat 彼 mengucapkannya 得有能力传讲神的话， dengan kuasa yang mengubah. 这个神的权柄。 Kuasa ini bukan dirinya sendiri, 这个权柄不是彼得的， tapi kuasa yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. 这是圣灵的权柄，圣灵的能力。 Kuasa memberitakan firman ini membutuhkan pemberdayaan Roh Kudus, saudara. 圣灵的能力必须要圣灵来工作。 Kalau kita menyampaikan firman tanpa kuasa Roh Kudus, maka semuanya itu mati. 如果我们传讲神的话没有圣灵的能力，我们所传扬的都没有用， Semuanya sia-sia, saudara. 每一件神的话都没有用。 Maka Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting. 所以圣灵的工作是非常重要的， Karena Roh Kudus itu menerangi. 因为圣灵会光照人的心， Roh Kudus itu menuntun kita 圣灵会带领我们 untuk melihat kedalaman firman. 来了解神的话。 Mari kita pikirkan. 所以我们来想想看， Selama ini mungkin kita bertanya, kenapa ketika saya membaca, merenungkan firman Tuhan tidak dapat apa-apa? 可能我们说我们读神的话，思想神的话，但是我们却没有得到什么。 Di sini saya mulai berpikir, saudara. 我们常常这样子想， Jangan-jangan saat itu saya tidak 在那个时候我们没有 melibatkan Roh Kudus. 没有圣灵来带领， So, kita perlu memberikan ruang Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. 我们必须要给圣灵有机会在我们的心中工作。 Saat Petrus menyampaikan firman Tuhan, 当彼得传讲神的话的时候， tentu ia memberikan ruang atau peranan Roh Kudus. 他使用圣灵的能力。 Sebab itu, saudara, hal yang paling perlu kita minta adalah 我们所最需要，我们要向神呼求的是 Roh-Nya senantiasa hadir berkenan memakai kita. 圣灵来使用我们，来传讲神的福音。 Saudara, apa sih yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? 这是我们非常重要的，我们成为每个基督徒都非常需要的。 Apa sih yang penting sebagai orang yang melayani Tuhan? 特别是我们来服侍上帝的人， Uangkah? 是不是需要很多钱呢？ Adanya gereja yang megahkah? 是不是有一个很大的教会呢？ Adanya hamba Tuhan yang pintarkah? 是不是有很多很有那个才干的传道人呢？ So, semuanya tidak akan terjadi apa-apa 这些东西都不能够成就什么东西。 kalau tidak dipenuhi oleh Roh 如 Kudus. 果没有圣灵的充满， Kalau para hamba Tuhan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sia-sia. 如果传讲神的福音没有圣灵的工作，这一切都是失败的。 Pelayanan yang kita lakukan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, 如果我们 sia-sia. 来侍奉上帝没有圣灵的工作，我们的工作也是失败的。 Roh Kudus itu membawa dan menggerakkan kita pada apa yang Tuhan mau. 圣灵来引导、来带领我们上帝所要的工作。 Maka orang yang paling sederhana pun bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 就是一个很普通的人，也能够被上帝使用，成为一个很特别的人。 Maka bukan tentang lemahnya seseorang menyampaikan firman. 所以不是一个人因为他软弱，他就不能够传扬福音， Bukan tentang pandainya dia berbicara. 也不是因为他很有才干来讲话。 Tapi seberapa jauh hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. 所以问题是在他是不是完全被圣灵所使用。
Saudara, mari kita melihat bagaimana respon orang-orang pada saat itu. 我们来看看当时的人听到彼得的话以后，他们的反应是什么呢？ Mereka yang mendengarkan khotbah Petrus tentunya. 当然，他听到彼得所讲的道。 Ayat 37 dikatakan orang-orang itu terharu. 第30节告诉我们，他们的心被感动。 Saudara, terjemahan ini tidak kurang tepat, saudara. 这个感动这句话的解释的翻译不是很正确的。 Mereka bukan terharu oleh firman 他们 itu, 不单单是被感动， tapi lebih daripada itu, saudara. 是为这些被感动的。 Mereka mengalami katanuso. 他们是感到那个神的这个神的话， Firman itu menusuk ke dalam hati 这 mereka. 个感动真正的意思就是他们的心被刺伤了、刺透了。 Katanuso ini menunjukkan bahwa firman itu aktif bekerja, 圣灵他积极在人的心中工作， khususnya bagi mereka yang mendengarkan. 特别是那些听到神的话的人。 Maka saudara, jika kita mau diubah oleh firman, So, berilah telinga untuk mendengar. 所以我们要神的话改变我们，我们必须要先听神的话。 Saat itu mereka memberi telinga untuk mendengar 他 firman 们 disampaikan Petrus. 专心的听神的话。 Saudara, pernahkah saudara disengat atau ditusuk oleh firman? 你是不是曾经被神的话所刺透呢？ Apa yang kemudian saudara rasakan saat itu? 是不是你因着神的话来感到恐惧呢？ Mungkin saudara mulai merasa gelisah, 感到悲伤呢？ merasa tertekan. 感到被欺压呢？ Dan karena hal itu pasti kita mau menyembuhkan rasa gelisah. 当我们需要来得着医治， Tekanan dari firman yang menusuk terlalu dalam itu. 借神的话在我们的心中工作。 Saudara, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, mereka langsung bertanya sama Petrus. 当他们听到彼得的话的时候，他们直接问彼得说 Apa yang bisa aku perbuat, saudara?：“ 我们应该要做什么事情呢？” Saudara, hal ini menunjukkan mereka ingin sembuh. 告诉他们，他们需要得着医治。 Dengan tegas Petrus katakan apa? Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. 彼得很严厉的对他们说：“你们要悔改，并且要奉耶稣基督的名来受洗。” Kesembuhan rohani itu dimulai dari pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita. 当我们要灵性得着医治的时候，我们需要先悔改。 Kalau kita mengakui kesalahan atau dosa kita, kita menjadi sembuh. 如果我们没有先悔改，我们就不能够得医治。 Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. 这神的话告诉我们的。 Maka saudara, kalau boleh jujur, 所以兄弟姐妹，如果我们要诚实地说， seberapa ringannya hati saudara terhadap perjumpaan saudara pada firman. 当神的话临到我们的时候， Misalnya saat saudara membaca atau mendengarkan firman 当 Tuhan. 你读神的话或是听神的话的时候， Firman Tuhan itu kemudian mengoreksi dan menggelisahkan saudara. 神的话在我们心中来指示我们， Apakah dengan lembut saudara langsung mengakuinya di hadapan 是不 Tuhan? 是我们用温柔心来承受神的话呢？ Atau mungkin justru kita mengeraskan hati 或 kita? 者是我们硬着我们的心呢？ Apalagi kalau Tuhan pakai yang memberitakan adalah orang yang tidak kita sukai. 或是我们，特别是我们所听到传讲神的话的人，是我们所不喜欢的人。 Tapi melaluinya kita berjumpa dengan firman. 但是我们遇到神的话， Apakah saudara merelakan hatimu untuk sembuh dan mengakuinya pada Tuhan? 是不是欢喜的来领受神的话呢？ Saudara, hanya firman Tuhanlah yang sanggup menerobos kedalaman hati kita. 只有神的话能够突破我们里面心里面我们的内心， Dia sanggup di tengah yang lain tidak bisa. 它能够来突破我们的心。 Maka jangan pernah meremehkan firman Tuhan itu. 所以我们不应该来轻看神的话。 Firman Tuhan itu dapat membawamu suatu perubahan dalam hidupmu. 神的话能够改变我们的生活。 Di saat tidak ada hal yang lain menolongmu untuk berubah. 当没有人能够改变我们的时候， Pernahkah saudara berpikir apa jadinya kalau Tuhan tidak berfirman? 如果我们想想看，如果神不再说话的时候怎么办呢？ Mungkin kita tidak punya standar untuk hidup benar. 我们就没有一个标准来过我们正常的生活了。 Kita tidak tahu apa
yang kita lakukan benar atau salah. 我们就不知道我们的所做的事情是对还是不对， Kita tidak tahu bagaimana kita menjalani hidup kita. 我们也不知道我们的生活是怎么样子的， Bahkan kita tidak bisa berkomunikasi dengan pencipta kita. 甚至我们不能够和神来交通。 Dan tentu hidup kita hanyalah sia-sia. 当然，我们的生活一定是失败的。 Tapi ironisnya saudara, 但是非常讽刺的是， ada yang tidak punya minat yang besar terhadap firman hari ini, bukan? 在我们生活当中，我们所想不到的事情， Lalu Petrus mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu 彼 dibaptis. 得说：“你们要悔改，奉耶稣基督的名来受洗。 Bertobat menurut Petrus adalah perubahan arah, 来悔改就是我们改变我们的方向， bukan adanya perubahan mental. 不是我们的外表。 Pada saat itu mereka menyesali 他们那个时候，他们心感到那个忧伤， yang selama ini mereka nanti-nantikan ternyata Mesias yang ditunggu. 他们所等待的原来是那个弥赛亚的来到， Tapi Mesias yang ditunggu itu justru mereka meneriaki untuk 但是 disalibkan. 弥赛亚的来到却他们把他定十字架了。 Pribadi yang dia tolak sesungguhnya adalah yang selama ini dinantikan. 他们所等待的，他们拒绝了。 Ketika firman itu disampaikan, 当这个神话告诉他们的时候， membuat mereka tertusuk hatinya. 他们的心就感到扎心了， Ada sebuah perasaan menyesal. 感到后悔了。 Tapi Petrus mengatakan bukan sekedar menyesal saja, 彼得告诉他们，不是单单后悔就够了， tapi adanya sebuah pertobatan. 要有一个悔改。 Pertobatan itu menunjukkan adanya hidup yang berpaling dari dosa. 那个悔改就要我们改变我们的生活。 Ada gambar yang memberikan kita suatu gambaran. 有一个画画这样告诉我们： Kalau dulu hidup kita menyimpang, 如果我们以前的生活是错误的， maka orang bertobat harusnya lurus hidupnya. 我们必须要来正治我们的道路， Ada sebuah perubahan. 有一个改变。 Selanjutnya saudara, bertobat dan iman adalah dua sisi mata uang yang sama. 悔改跟改变是一个好像一个那个银钱的两方面。 Maka Petrus kemudian melanjutkan, 彼得继续告诉他们， bukan hanya sekedar bertobat, 不是单单悔改， tapi beri diri mereka dibaptis. 并且要奉耶稣的名来受洗。 Bagi Petrus, baptisan adalah sebuah ekspresi iman, saudara. 受洗是一个信心的表现。 Artinya seorang yang dibaptis, mereka berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. 受洗以后，我们有一个决心来跟随耶稣基督， Mengakui dan mau dipimpin oleh Tuhan. 来承认耶稣基督是救主。 Tentu setiap kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis, bukan? 当然，我们大家已经受洗了， Tetapi apakah di dalam kehidupan kita sudah mencerminkan berlaku hidup yang dibaptis itu? 是不是我们在我们生活当中高举耶稣基督的名呢？ Saudara, mari sungguh-sungguhlah hidup sebagai orang yang sudah dibaptis. 是不是我们的生活跟我们的受洗配合呢？ Setia dan terus perbarui diri kita serupa dengan Kristus. 忠心的，好像耶稣基督的榜样。 Saudara, hari ini panggilan untuk bersaksi tidak hanya ditunjukkan kepada para rasul. 今天叫我们来见证耶稣基督的，不单单是耶稣基督的门徒， Tapi panggilan itu juga berlaku bagi kita. 被选召的也是我们每一个人。 Bukankah kita juga menyaksikan dengan mata kita bahwa Yesus mati? 我们是不是正是耶稣已经为我们罪死了， Bahkan sengat maut pun tidak dapat menahannya. 甚至死亡不能够来控制他， Maka dia bangkit dari kematiannya. 他从死里复活了。 Kebangkitannya itu menjadi pengharapan bagi kita yang mengikutnya. 耶稣基督的复活成我们跟随的人的一个盼望， Kebangkitannya menjadi inti iman kita. 成我们的信心的一个根本。 Ketika Petrus tahu tentang penggenapan firman ini, 当彼得已经知道神的话已经应验在耶稣的身上的时候， memampukannya untuk dapat bersaksi. 所以要他们受洗，要他们遵从。 Ketika Tuhan naik ke surga, 当主耶稣基督被接升天的时候， Tuhan memanggil dan memandatkan setiap kita. 上帝的话要呼召
我们每一个人 untuk menjadi saksi-saksinya. 成为耶稣基督的见证人。 Petrus menyanggupi akan hal ini. 彼得他接受这个挑战， Karena dia tahu apa yang dia bawa adalah sesuatu hal yang penting. 因为他所传扬的信息是一个重要的话， Maka dengan berani dia mau membagikannya. 所以他有一个勇敢的心来分给别人。 Bahkan bukan hanya itu, yang dia bawa sudah memperbarui hidupnya. 不单他传讲能够改变人生活的， Dan dia tahu, saudara, 而且他知道， ketika dia berdiri, 当他站在众人面前的时候， dialah Tuhan yang menolong dia untuk dapat berbicara. 他知道神会帮助他来传讲神的话。 Ketika dia membuka hatinya, 当他要开他的心， dialah yang mengubahkan hidupnya. 他来改变他的生活。 Terus setiap kita diberikan kuasa untuk dapat memberitakannya. 所以神给我们这个权柄来传讲神的话， Melalui karunia yang Tuhan telah berikan kepada 借 setiap 着 kita. 神给我们的恩典来传讲。 Setiap hari kita mengkhotbahkan hidup kita kepada banyak orang. 我们每天都跟许多人来往， Lantas apakah hidup kita sudah mengubahkan orang lain? 是不是我们的生活被别人改变呢？ Saudara, mari nyatakan Kristus dalam hidupmu dengan berani. 所以我们应该有勇敢地见证我们的生活， Dan beritakan Yesus Kristus itu. 见证耶稣基督的名。 Dan terpenting dari semuanya itu, saudara, 更重要的是， berdoalah supaya Roh Kudus senantiasa berkenan kepada kita. 让圣灵来在我们的工作上，在我们的说话上来工作。 Saudara, ketika kita tahu firman itu mengubahkan hidup kita, maka kita rela bergerak untuknya. 当然，我们如果知道神的话会改变我们的生活，我们会积极的去响应。 Jika kita betul-betul diubah olehnya, 如果我们真正已经被神的话改变以后， maka kita akan dengan sukarelawan memberitakannya. 我们就会欢喜快乐的传讲神的福音。 Itulah yang dilakukan oleh Petrus. 这就是彼得所做的。 Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, 当耶稣基督来到这个世界的时候， Dia mengangkat suara untuk menyampaikan firman itu kepada semua orang. 他传讲神的话， Dan ini juga seharusnya kita dapat lakukan. 我们也应该照样的去做。 Bukankah kita sedang menanti hari penghakiman itu tiba? 我们不是在等候最后的审判吗？ Tapi sebelum itu tiba, kita telah melihat Yesus naik ke surga. 当我们这个时候还没有来到，我们已经看到耶稣基督被接升天了。 Dia memberikan kita kuasa untuk memberitakannya. 他给我们权柄来传讲神的话。 Maka kehadiran kita, saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， dipanggil untuk dapat menyampaikan firman 我 Tuhan 们 itu. 我们被选召，可以来传扬神的福音， Dipanggil untuk membagikan firman Tuhan itu. 传扬神的福音。 Dan firman Tuhan itu kiranya dapat mengubah banyak orang. 传神的福音能够改变每一个人， Asal kita mengandalkan Roh Kudus. 只要我们被依靠圣灵的帮助。 Saudara, orang-orang yang dibaptis dari 3.000 orang itu, 当彼得传扬神的福音，有3000个人领洗的时候， mereka tidak hanya diubah oleh firman, 他们被神的话改变， tapi mereka memberi diri mereka untuk mengubahkan banyak orang. 他们也去改变许多人， Mereka terus bergerak untuk memberitakan 他 firman. 们继续的去传扬神的福音。 Hidup di dalam persekutuan 在生活上，他们常常团契的聚在一起， dan hidup belajar firman. 而且学习神的话。 Maka hari ini, 所以到今天， setiap kita yang telah diubah oleh firman, 我们每一个已经被神的话改变的人， kiranya setiap kita tidak berpaku tangan, 我们也不要静止下来， diam saja, 不工作， tetapi kita mau memberi diri kita untuk mengubahkan orang 我们 lain 要被神的话改变， melalui firman yang berkuasa. 借着神的话， Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 让神来帮助我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们来祷告，主耶稣基督，我们感谢你，我们祈求你帮助我们，
圣灵与我们同在，圣灵与我们同工，使我们借着圣灵的能力，我们来去传扬福音，来帮助许多需要的人。亲爱的主啊，有许许多多的人，他们心中刚硬，他们心中没有上帝，他们需要上帝的拯救，但是我们却没有那个能力。我们要祈求神，祈求圣灵来帮助我们每个人起来传扬福音。我们感谢赞美主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名祈求的，阿们。